Ah, welcome Fast, welcome Baman. Alright. Tes, Testing tes, suara, tes. dengar? Hai, Assalamualaikum. Dengar aku? Salam, dengar. Okay. Okay, siapa ni ada? Kita ada kita ada Fast, Sal, Dania, Is, Kakiku, Ila. Oh, ramai Ami. join ya. Ini semua. Ini fan Bang Man ni. Tak. Ini kau semua kawan-kawan ni. Kawan-kawan kita ni rasanya. Kita ada Sekejap Umair eh. daripada Sabah. Oh, ish. Ada dia sama. Ada yang dari negara lain ke? Baru pergi Tak ada global kot, ni. insyaAllah. Hai, Rizaim. Bismillah, insyaAllah. Okey Okay. ke? Line abang okey ke? Sebab sekarang ni insyaAllah sebab abang dekat Batang Kali sebenarnya. Alamak, salah pin. Okay. Video okay, audio okay. Saya punya okay. Okey. Clear insyaAllah. Okay, so tanpa membuang masa, dah dapat love terima kasih. Alright, so dia macam streamer kan. Alright, so kita boleh mulakan kot. Dah ramai yang masuk ni. So bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan pagi kepada semua audiens. So kembali lagi kita dalam rancangan Sembang Santai Don pada setiap Jumaat malam. So saya Don sebagai host dan juga seorang full-time Great Eastern Tagaful Advisor dan founder di Manisan menjual popcorn. Dan untuk minggu ni, Jumaat minggu ni, kita punya topik ialah Hakikat Sabah, Stateless dan Undocumented. Iaitu invited guest kita, tidak lagi bukanlah Abang Man, ataupun nak panggil Cik Man Baman lah, Baman. Cik Man, Baman lah. ya Azman. Okay, so saya perkenalkan sikit lah kita punya guest malam ni, iaitu Nik Arman Nikman ataupun nama manja kot, Bang Man, founder Sedulur Team. So saya InsyaAllah. serahkan kepada Maman lah untuk intro sikit. Mungkin ada lebih lagi nak intro tentang diri. Okay, insyaAllah. So, kalau nama dia beli sebenarnya Abdul Rahman bin Nikman, tapi nama ni Arman Nikman itu diguna pakai setelah kita, pada awalnya kita buat NGO ni lah. Sebab saja je menggunakan nama pena di hadapan kan untuk mengenalkan diri. Okay, so nama sebenar adalah Abdul Rahman bin Nikman, insyaAllah. So, tahun ini kalau tak ada apa-apa, kalau bulan 6 nanti kita akan genap kepada 31 tahun sudah. Dan insyaAllah 31 tahun. Dan Alhamdulillah juga selalunya kita macam kita selalunya macam sebelum ni kita cakap kita single kan. Sekarang kita telah pun bernikah pada and kita dah pun diteken 1 bulan 1 hari tu kita pun dah selamat bernikah insya-Allah. So I'm not single anymore lah. And itu saja kot insya-Allah. So yang bertanya dengan siapa pun semua nanti insya-Allah kita boleh kenalkan lebih lanjut apa semua. Sekarang 31 tahun full time sebagai seluruh tim tapi ada bisnes-bisnes kecil-kecil lain lah untuk kita teruskan kelangsungan hidup insya-Allah. Okay. Okay. So itu sedikit sebanyak tentang Bang Man lah. So tak payah tanya status Bang Man lagi. Dia sudah berkahwin. Okay. So kita mulakan dengan apa ni, tentang Sedulur lah. Sedulur ni siapa? Siapa Sedulur? Apa sejarah Sedulur? Okay, terima kasih kepada Don pertama sekali sebab malam ni dijemput secara jujurnya kan dan juga pilihan tajuk juga diberikan kepada Abang untuk memilih tajuk apa yang cuba Aman sampaikan pada malam ni. Daripada Don juga, Don dah menyenaraikan soalan-soalan sebenarnya dekat sini kan untuk kita bincangkan pada malam ni juga. Tapi it's okay sebab bagi Abang Man rasanya benda-benda macam ni lebih perlu dan juga perlu kita ketengahkan juga. Okay, insyaAllah. Tapi kita nak cerita pasal Sedulur Team. Asal Sedulur Team ini ialah pada tahun 2015. Saya testing. Okay, line Don okay? Okay. Saya lupa nak tukar ke data. Wifi kadang-kadang problem malam. Okay.
Okay. Betul-betul, Okay. insyaAllah betul. Okay, sedulur tim ini bermula pada 2015 di mana kita tidak menjumutkan sedulur tim ini kepada UIA, cuma asas penubuhannya adalah kami ni daripada kalangan-kalangan pelajar-pelajar UIA yang memang terlibat sama dalam dunia charity sebelum ni kan. Jadi kami bergabung kembali untuk melakukan sesuatu dan juga perubahan di mana kami cuba cater apa kekurangan kami ketika berada di UIA dulu. Sebagai contohnya, selepas habis satu tenure, kita tak boleh nak sambung lagi program-program kita apa semua kan. Jadi kami berbincang dan berpakat untuk membuat satu NGO, dan di mana NGO inilah yang kami teruskan berjalan sehingga sekarang. Dan juga peranan sedulur tim ini adalah lebih kepada untuk micro, iaitu community micro yang berfokuskan kepada Malaysia, di mana kita memang memilih Malaysia sebagai kita punya niche area yang pertama sekali sebab berdasarkan hadis Nabi juga, di mana kalau kita nak buat kebajikan, kita perlu mulakan kepada saudara terdekat kita terlebih dahulu. Kemudian barulah kita pergi ke orang-orang di luar sana. Jadi kita memilih dengan pendekatan begitu, kita memilih Malaysia terlebih dahulu, dan juga baru kita teruskan projek-projek jemputan dan juga undangan di mana ada NGO-NGO luar yang menjemput kita untuk joint venture untuk projek-projek di luar Malaysia. Alhamdulillah kita memang sustainability, di mana sustainability itu adalah benda yang paling penting dalam mana-mana NGO, supaya kumpulan sasar kita ini bukan setakat terbela, tapi kebajikan juga terjaga dalam masa jangka yang masih panjang, dan juga kita mengharapkan satu solusi ataupun penyelesaian setiap kumpulan sasar yang kita lakukan. Kalau abang nak terangkan pasal sedulur tim ini sebenarnya panjang, tapi itu secara dasar lah. Kita ambil dasar terlebih dahulu. Sedulur tim ini fokus kepada Malaysia, kemudian kita fokus kepada mikro, dan juga ia adalah terlibat sama di dalam mikro, dan juga dia terlibat sama di dalam sustainability untuk kelangsungan yang sangat panjang. Jadi itu keutamaan kita cuba usahakan, InsyaAllah. Itu daripada sedulur tim lah. Alright. So 2015 tu kira tahun ke-6 lah sekarang, jadi 2021. Lama juga. Kalau tak jadi apa-apa, kita insyaAllah kita akan jadi 6 tahun juga. Cuma untuk pergerakan sedulur ni, dia mungkin tak serancak macam mana kita nampak ada yang global apa semua. Kita berfokuskan kepada kumpulan sasar terlebih dahulu, berbanding kita nak dalam masa yang sama kita cuba membangun daripada setup untuk sistem dan juga segala bentuk-bentuk pergerakan kita lah. Kita masih lagi berusaha ke arah itu, insyaAllah. Alright. Okay, so next. So kita dah kenal lah sedulur ni siapa kan. So sedulur ni dia adalah NGO. So seperti tajuk kita, stateless dan undocumented. Apa maksud stateless dengan undocumented ni yang sebenarnya? Okay, kalau untuk dari segi abang bercerita mengenai pengalaman tau, dia berbanding dengan sebab abang bukanlah orang yang membuat kajian, di mana kalau orang membuat kajian ni selalunya mereka adalah orang yang berhak untuk mendefinisikan sesuatu perkataan itu. So kita kena faham, tapi abang adalah orang yang di lapangan. Jadi kalau maksud yang abang cuba sampaikan hari ini adalah berdasarkan keberadaan Abang Man di lapangan, berbanding maksud Abang Man yang tertera dari segi kajian ataupun kertas kerja ke apa semua tu, itu sangat berbeza. Berkemungkinan berbeza. Tapi kalau tesis apa semua tu, tapi kalau sama, insya-Allah kita samakan. Kalau tidak, tidaklah. Okay, tapi kita nak katakan daripada segi stateless dan juga documented, kita ambil daripada segi stateless terlebih dahulu. Stateless ini adalah sebenarnya dalam kumpulan dia kategori orang yang kurang berkemampuan juga. Dia adalah asnaf juga. Tapi stateless ini lebih diisytiharkan, sebenarnya dia stateless ini bukanlah penggunaan di Sabah saja, tapi dan juga documented. Cuma mungkin untuk niche di area di Malaysia ini, kita lebih nampak mereka stateless ini berada di Sabah. Dan juga kebanyakannya kalau kita kajikan sebenarnya asal mereka ini datang daripada perairan, daripada Filipin yang datang kepada Malaysia, dan sekarang ini telah pun dikategorikan sebagai orang yang dah beberapa generasi, bukan generasi pertama, bukan generasi kedua, tapi mungkin generasi ketiga, keempat dan kelima. Mereka telah pun lama menetap di Malaysia. Tapi ada stateless ini yang masih lagi kita katakan stateless ini dia ada tempat ataupun tapak untuk menetap. Banyak yang memang duduk di atas air apa semua tu, itu kebanyakan yang ada stateless lah. Tapi yang contohnya kalau kita ambil isu yang paling baru tu, saya ambil Liu yang baru-baru ni kita tengok, itu adalah stateless. Tapi undocumented ini pula adalah berbeza. Undocumented ini juga, inilah kita panggil daripada stateless, ia menjadi undocumented, di mana mereka telah pun ada cross cultural, di mana diorang telah pun duduk di Malaysia dalam keadaan yang lama, diorang dah duduk. Lepas tu kalau kita tengok pun diorang tak ada beza dengan kita, lebih kurang sama je macam kita apa semua kan. Jadi golongan-golongan ini dibawa kepada undocumented, tetapi mereka tidak melayakkan diri untuk memohon dokumen ataupun untuk memiliki kad pengenalan, surat beranak apa semua.
kewarganegaraan. Jadi mereka menjadi undocumented. Tapi di Semenanjung juga kita ada undocumented. Tapi undocumented di Semenanjung ini mungkin kita lihat, mungkin sebagai contohnya kita lihat macam orang-orang asli yang mungkin tidak terbuka ataupun tidak terdedah dengan pendaftaran di Jabatan Pendaftaran Negara JPN apa semua tu. Itu juga kategori undocumented sebenarnya. Cuma undocumented dan juga stateless di Sabah ini lebih meruncing dalam permasalahan untuk pendaftaran mereka. Mungkin tiada juga badan-badan berwajib yang untuk cuba menyelesaikan masalah ini, ataupun kalau ada pun mungkin terlalu banyak kengkangan. Sebab taburan penduduk stateless dan undocumented ini sangat scattered. Dia tidak bersistem, di mana dia tiada jabatan khas yang diperuntukkan kepada stateless dan undocumented ini untuk menyelesaikan masalah mereka. Jadi dekat sini menyebabkan masalah di Sabah dan Sarawak ini, ataupun Sabah lah kita panggil, Sarawak tak banyak sangat. Di Sabah ini dia punya meruncing itu boleh katakan sehingga ke hari ini. Itu belum lagi kalau kita dapat bercakap mengenai bagaimana kisah orang cakap kalau terlibatnya isu-isu politik apa semua tu kan. Tapi kita nak tolak ke tepi terlebih dahulu. Sebab hari ini kita nak berbincang mengenai macam mana peranan NGO kepada stateless dan juga undocumented. Hopefully faham. Kalau rasa dalam beat Abang Man tu cakap laju sangat, nanti Abang cuba slowkan. Boleh cakap dekat bawah tu insyaAllah kalau Abang terlalu laju. Korang kalau ada soalan boleh je tekan dekat bawah tu dia ada macam bulatan, dia ada question punya poll tau. So kalau korang ada soalan boleh je tanya kat situ. Nanti kita akan up dekat live ni. So itu sedikit sebanyak tentang apa maksud stateless dan undocumented. And then soalan ni tadi Abang Man dah sentuh sikit, iaitu adakah golongan stateless dan undocumented ni hanya di Sabah? Ataupun mungkin ada nak elaborate lagi? Kalau secara jujurnya kita nampak undocumented lah. Undocumented ini dia adalah orang yang tiada dokumen. So orang tiada dokumen ni saya rasa dekat Semenanjung pun ada. Tapi mungkin kita macam cakap, kadang-kadang perkataan-perkataan yang kita gunakan lebih menjurus kepada individu ataupun kumpulan sasar terus. Jadi kita banyak menggunakan undocumented ini di Sabah juga. Sebab mungkin peratusan ataupun jumlah orang undocumented lebih banyak di Sabah. Jadi kita terus merujuk kepada undocumented berada di Sabah. Tapi sebenarnya di Semenanjung ada juga kes-kes yang kita terlibat sama. Sebagai contohnya, ada golongan-golongan orang asli yang berada di Gua Musang yang terlalu dalam, yang di mana berkemungkinan tidak melahirkan anak. Dia daripada segi proses nikahnya tidak orang cakap tidak bernikah secara Islam, tidak berdaftar. Jadi apabila mereka tidak berdaftar, tidak mempunyai dokumen pernikahan, lepas tu anak pula tidak didaftarkan juga, tidak mempunyai ibu kuping, maka tak ada surat beranak. So isu undocumented ini sebenarnya boleh diselesaikan. Tapi isu stateless ni agak lebih besar sikit. Lebih besar sikit di mana mereka ini kita kena faham, berkemungkinan mereka bukan Malaysia juga. Ada orang bukan Malaysian dan tidak memang susah kita nak filter mereka sebagai Malaysian untuk mereka didaftarkan di dalam sistem orang cakap pendaftaran negara. Jadi itu problem dekat situ lah. Dan soalannya tadi, adakah dekat Semenanjung ada atau tidak? Mungkin undocumented itu Semenanjung pun ada. Stateless might be ada juga, tapi mungkin tidak kita dapat secara jujur, tidak dapat secara terus kita lihat lah. Maksudnya mungkin sebab dekat Semenanjung ini dia lain sikit culture dia kan, macam tu lah. Dan sektor-sektor ekonomi tu menyebabkan perbezaan juga antara Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak lah. Sabah lah kemungkinan, dengan Sarawak abang bukan dalam kawasan abang lah sangat. Okay, insyaAllah. Okay. So kita dah dapat satu soalan. Kita nak hold dulu ke nak terus jawab? Boleh, kalau ada nak menjawab terus boleh juga insyaAllah. Okay, so saya up soalan. So soalan daripada Syah Aizat. So nampak soalan? Kenapa bantuan golongan ini tak rasa ia akan menyokong kadar mereka di sini? Kenapa bantu golongan ini? Okey, kenapa bantu golongan ini tak rasa ke ia akan menyokong kadar mereka di sini? Okey. Menggalakkan. Okey, kenapa kita menggalakkan? Okey. Kenapa, yang pertama soalan dia, kenapa kita nak bantu golongan ini dan tak ke rasa kita menyokong kadar mereka di sini? Okey, yang pertama sekali, secara jujurnya mereka telah pun berada di perairan sini. Maksudnya diorang telah pun berada di Malaysia. Jadi sebenarnya kita tidak menggalakkan pun.
kita tidak menggalakkan pun keadaan mereka di sini sebab mereka telah pun berada. Cuma dari segi konteks NGO ataupun di mana dan government ataupun di mana orang-orang yang membuat charity ataupun membuat kebajikan, selalunya kita cuba menyantuni. Tidak bermakna NGO itu mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi kita cuba menyantuni. Maksudnya masalah telah pun berada di hadapan mata kita, sedikit sebanyak NGO itu perlu berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Itu sebabnya kenapa kita membantu mereka. Itu sebabnya kenapa kita nak membantu. Okey, tugas NGO adalah membantu. Sebab salah satu prinsip dalam NGO ini kita kena ada altruism, iaitu membantu tanpa melihat apa lagi keseluruhan ada return back kepada kita juga. Itu adalah nilai-nilai dalam NGO ini. So maksudnya bukannya kita menjemput ataupun menyokong kehadiran mereka di sini sebab mereka telah pun berada lama di kawasan ataupun di tanah ataupun di perairan air kita. Jadi kita hanya cuba membantu sahaja, iaitu kita menjaga kebajikan. Tapi kita nak rujuk balik, kenapa kita nak menjaga mereka? Okey, pertama sekali kalau dalam segi konteks Abaman, pertama sekali andailah kata dalam pendengar kita pada hari ini ada yang non-Muslim ke apa semua kan. Tapi sebagai NGO ataupun sebagai NGO Muslim, wajar dan wajib bagi kita untuk membantu orang yang seagama dengan kita terlebih dahulu. Kemudian dari segi kemanusiaan juga baru kita nilai adakah perlu kita bantu. Macam tu. Jadi dari segi soalan untuk menggalakkan ataupun menyokong kehadiran mereka di situ, insya-Allah sedulur masih lagi memikirkan, tapi itu bukanlah matlamat kita. Kalau boleh, sejujurnya kalau kemampuan Abaman, kalau boleh Abaman nak hantar mereka terus balik ke sana. Sejujur dia supaya mereka terus. Tapi kena adalah pelan-pelan dia. Dia tak boleh terus kita nak hantar dia. Hantar nanti dia datang balik. Hantar tidak datang balik. Apa pelan induk yang kita boleh buat untuk hantar dan mereka tidak pulang ke sini? Sebagai contohnya, apabila kita hantar, mereka boleh stay di sana. Macam contohnya Rohingya di Bangladesh. Macam mana Rohingya duduk di keadaan Bangladesh di mana dibuatnya perkampungan Rohingya terus. Jadi kita nak benda-benda yang macam tu. Macam mana penyakit demensia ataupun penyakit Alzheimer itu kan, nyanyuk apa semua, dibuat satu dementia village khas untuk orang-orang ini supaya kita ada induk-induk penyelesaian. Kalau pendidikan kita boleh buat sekolah. Jadi kita nak benda macam tu. Hopefully sedulur mampu ke arah itu insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Itu adalah rasanya itu adalah long term plan lah kan. InsyaAllah long term plan. Okay, so menjawab tadi Syahizat. Okay, so kita teruskan. Iaitu so kita tadi dah tahu golongan ni bukan sahaja di Sabah, yang ada, mungkin ada juga mungkin ada yang terpencil di Semenanjung jugalah, kes-kes terpencil kan. Tapi yang banyaknya di Sabah. So untuk mereka ni sebab dia lah dia tak ada dokumen, tak ada apa kan. So apa kesan dekat orang yang stateless dan undocumented ni? Okey, yang ini sebenarnya kalau ikutkan soalan Don ni adalah apakah kesan apa semua, sebenarnya kita sebenarnya lebih lagi nak menerangkan pasal stateless dan juga undocumented ini. Okey, di mana orang cakap kalau mereka tak ada dokumen, apakah kesan kepada mereka, betul? Itu soalan dia. Abang structurekan balik dan memberitahu balik. Okey. Secara jujurnya permasalahan dekat sini adalah apabila mereka tidak mempunyai dokumen, mereka tidak melayakkan diri untuk mendapatkan semua keistimewaan sebagai rakyat Malaysia. Ini wajar untuk semua orang tahu apabila kita melihat isu Abid Liu. Kita melihat insya-Allah sahabat Abaman Khairul Jama'in membuat projek di sana. Kita melihat banyak sangat NGO yang melakukan kerja-kerja kebajikan di Sabah. Di Sabah untuk stateless and undocumented. Tapi kita kena faham kenapa NGO ini bertindak untuk membantu mereka. Yang pertama sekali kerana mereka tak ada dokumen. Tapi kenapa kalau tak ada dokumen, buat apa kita nak bantu? Okey, di mana sebab mereka tidak melayakkan diri untuk mendapat hak-hak keistimewaan mereka sebagai orang yang menetap di negara ini kerana mereka tak ada dokumen. Yang ini benda yang paling penting perlu diketahui. Yang kedua, kita lihat apabila tak ada dokumen, apa yang terjadi? Sebagai contohnya, kita ambil isu yang paling mudah dan paling simple ketika COVID ataupun PKP ini terjadi. Kenapa kita nak cakap macam tu? Bayangkan kalau contohnya tiba-tiba rakyat Malaysia semua yang ada dokumen, mereka dapat bantuan BPN, bantuan Prihatin Nasional, ataupun dia ada apa yang baru-baru ni KWSP yang apa semua tu kan, BPR ke apa semua ke, Bumi Putra Rockers ke apa semua kan. Sebab abang tak tahu, sebab abang tak dapat, jadi tak apalah kan. Cuma bayangkan kalau mereka ini tidak ada dokumen dan mereka tidak pun melayakkan diri untuk mendapatkan benda-benda BPN apa semua, apa yang akan membantu mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup? Itu paling mudah abang bagi tahu. Jadi sebab mereka tiada orang cakap tiada kelebihan untuk mendapatkan semua itu.
Dan suka abang ceritakan sebab memandangkan abang memang berada di lapangan dan insya-Allah alhamdulillah rezeki Allah abang dapat turun setiap bulan. Bayangkan mereka punya gaji adalah hanya kebanyakan mereka walaupun tidak semua yang kita jumpa kebanyakan mereka hanya lebih kurang paling tidak pun ada lebih kurang 300 sebulan, ada yang sampai RM100 sebulan sahaja walaupun berusaha kerja keras. Jadi benda-benda ini itu yang pertama sekali kita kena lihat. Waktu keistimewaan-keistimewaan yang tidak dapat oleh mereka. Sebab mereka walaupun duduk di tanah Malaysia ini tapi mereka tidak dapat keistimewaan itu. Ada juga isu-isu di mana isu-isu penindasan. Penindasan ini di mana, pernah tak dengar kalau kita dengar pantang mengundur kecuali operasi? Okey, pantang mengundur kecuali operasi ini adalah sebenarnya adalah isu dan isu yang sebenar di sana. Kenapa kita kata isu sebenar? Sebab kebanyakannya mereka ini apabila mereka berjumpa polis, apa semua, selalunya mereka ini akan ditahan sebab mereka tidak ada dokumen. Jadi menjadikan diri mereka ini sentiasa insecure untuk berada di tempat yang umum dan menyebabkan mereka tidak boleh bekerja seperti kita. Bukannya kita nak kata mereka ini orang-orang yang tidak ingin bekerja seperti normal ataupun ni. Tapi apabila mereka tidak ada dokumen, sama juga sini kalau dekat Semenanjung. Polisi Indonesia apa semua tu kan. So benda-benda yang sama juga kerana mereka tidak mempunyai dokumen. Jadi mereka juga tidak boleh bekerja seperti biasa. Kalau nak kerja pun kena jaga-jaga. Itu pun dan juga tak banyak majikan ingin menerima mereka bekerja. Tapi andailah kata ada majikan yang ingin menerima mereka bekerja, kebanyakannya mereka underpaid, iaitu mendapat bayaran yang di bawah nilai yang sepatutnya. Sebab apa? Nanti kita akan ada majikan yang akan cuba monopoli segala benda. Kerja lebih masa tapi tak dapat nak dibayar, orang cakap OT, tak dapat apa. So ada juga cases yang direport dan akan diadukan kepada sebelum tim di mana bekerja lebih masa tapi tidak dibayar. Andai kata kita cuba claim, nanti mereka akan report kepada polis. Jadi dekat situ telah pun menyekat mereka untuk bekerja ataupun mendapat pendapatan yang lebih. Jadi yang ketiga, automatically apabila tak ada dokumen ini, mendatangkan satu pressure yang sangat tinggi kepada mereka. Sebab maklumlah kita faham, duit ini adalah benda yang sumber utama yang kita harus fikirkan untuk meneruskan kelangsungan hidup apa semua kan. Sebab kita ada anak, ada keluarga apa semua kan. Jadi isu-isu begini yang kita perlu ketengahkan untuk kita pastikan orang melihat kenapa stateless undocumented ini perlu dibantu, insya-Allah. Semoga menjawab, insya-Allah. Menjawab tu sebab secara kesannya satunya adalah maksudnya kesan ekonomi kepada diorang memang tahap yang serius lah. Kalau dalam sebulan RM100, RM300, so kesan ekonomi dekat golongan ni memang terjejas lah. Sangat. Selain ditindas tu memang tahu sangat lah. Kat Semenanjung pun ramai je kan. Kat Semenanjung pun ada. Yang kena tindas ni. Okay. So, so next. Ada ke peluang untuk diorang ni nak dapatkan diorang punya kewarganegaraan di Malaysia? Okey, bila secara jujurnya kan, bila bernampak soalan ini mengenai adakah mereka dapat peluang untuk kewarganegaraan ini, secara jujurnya dia agak tipis tapi tidak mustahil. Dia agak tipis tapi tidak mustahil. Sebab kadang-kadang kita faham sistem yang diwujudkan di Malaysia ini adalah sistem berdasarkan melalui manusia juga. So selalunya kebanyakannya sistem-sistem ini kadang-kadang ada. Don okey ke internet? Okey. Internet Don? Okey. Okay. So kadang-kadang sistem-sistem yang diwujudkan oleh manusia ini ada lompong dia. Ada kekurangan dia. Kadang-kadang insya-Allah kalau generasi yang kelima, yang keenam itu setelah lama mereka memohon untuk menetap di Malaysia apa semua, lama kelamaan kadang-kadang dokumen mereka berkemungkinan untuk lepas. Tapi untuk jadinya benda-benda macam tu kadang-kadang dia 1 dalam 100, 1 dalam 10. Benda tu sangat jarang. Okey, tapi ini mungkin berdasarkan, abang pun tak ada fakta, tapi mungkin dia adalah berdasarkan daripada orang cakap melalui kita bercerita mengenai perkara ini bersama dengan masyarakat-masyarakat setempat lah. Cuma dari segi, abang terangkan sikit, daripada segi NGO, daripada segi sedulur tim sendiri, kami bukanlah yang mengangkat perkara begini. Maksudnya kita bukan untuk berusaha untuk menyediakan dokumen sebab kita tahu keupayaan sedulur tim bukan ke arah itu. Tapi keupayaan sedulur tim adalah lebih kepada pendidikan. Di mana kalau pendapat peribadi Abang Man, agama dan juga ilmu ini bukanlah semata-mata dikongkong oleh kad pengenalan ataupun dokumen, di mana
ilmu dan juga agama ini perlu diteruskan walaupun apa jua bentuk keadaan. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, sebagai contohnya, ada soalan yang abang terima, tak fikir ke kalau buat sekolah ataupun beri pendidikan apabila mereka sekolah, contohlah sekolah stateless undocumented ni dibakar, apa akan jadi? Tak fikir ke buat kerja sekerat jalan? Kena faham, yang dibakar itu adalah bangunan, bukan dibakar itu adalah jiwa dan juga jasad mereka ataupun akal mereka. Maksudnya ilmu yang kita bagi mereka akan kekal, agama yang kita berikan kepada mereka itu akan boleh terus diamal. Andai kata mereka dihantar kembali ke negara mereka juga, insya-Allah benda ini akan terus kekal di dalam diri mereka. Itu pendapat peribadi Abang Mat lah, kalau adanya soalan-soalan yang begitu, insya-Allah. So maksudnya dia tidak mustahil lah. Cuma mungkin itu adalah objektif NGO yang lain lah. Sebab dulu punya objektif more on pendidikan. Secara jujurnya, most of NGO kebanyakannya berhasrat dan punya keinginan untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi masalah isu dokumen ini bukan satu masalah yang sangat mudah dan bukan isu yang sangat kecil. Jadi dia memerlukan sangat-sangat, Abang Rahman rasa dia diperlukan orang cakap sokongan, dorongan daripada banyak sangat institusi ataupun mana orang cakap sektor lah, supaya benda ini terhasil dan insya-Allah mungkin lama-kelamaan isu ini dapat dihakis dan juga apa semula, insya-Allah. Faham. So untuk yang baru masuk, tadi saya nampak si isteri masuk tadi. So untuk yang siapa yang baru masuk ada soalan, boleh lontarkan di komen ataupun di question poll. So kalau korang tengok dekat bawah tu ada bulatan tanda soal, korang boleh tinggalkan soalan untuk Abang Man jawab. So kita pergi pada next, iaitu apa persepsi masyarakat dengan realiti sebenar tentang stateless dan undocumented ni? Okey, Abang sekadar mengulang saja apa persepsi masyarakat dan realiti sebenar tentang stateless dan undocumented. Secara jujurnya, kalau Abang Man adalah orang yang cuba merangkum semua persepsi ataupun orang cakap cuba orang cakap menilai ataupun menghukum persepsi orang lain, Abang Rahman rasa itu bukan kelayakan Abang Man lah. Sebab bagi Abang Man, Abang rasa persepsi ataupun pendapat orang-orang ini adalah sangat pribadi dan sangat individu. Maksudnya, kenapa Abang cakap begitu? Ada banyak perkara sebab kadang-kadang sebenarnya mungkin tidak sampai kepada mereka, ada sebab. Mungkin tak sampai kepada mereka penerangan yang betul. Yang kedua, ataupun mungkin sampai kepada mereka adalah ilmu yang salah. Maksudnya, mungkin jawapan yang salah apa semua. Dan yang ketiga, mungkin anda semua tidak pernah lagi terlibat terus secara langsung untuk berada bersama dengan stateless yang undocumented yang berada di Sabah. Jadi persepsi-persepsi ini Abang Man tak nak hukum. Tapi kebanyakannya yang Abang Man terima adalah mereka melihat stateless yang undocumented ini adalah golongan-golongan yang sama saja macam Rohingya, apa semua tu. Benar, ada betul, tapi ada salahnya. Kenapa kita cakap begitu? Stateless yang undocumented ini yang berada di Sabah, secara jujurnya mereka bukanlah golongan yang duduk di bawah mana-mana badan yang menjaga mereka. Kecuali apa yang menjaga mereka adalah MKN, iaitu Majlis Keselamatan Negeri, iaitu Keselamatan Negeri Sabah lah, MKN Sabah. Itu sajalah induk yang menjaga mereka. Tapi disebabkan itu jugalah kita adanya SPMP, iaitu Skim Penempatan Masyarakat Pelarian. Secara jujurnya, institusi kerajaan tidak mengambil endah kepada mereka. Okey, ini kena faham. Tapi cuma kita nak katakan stateless undocumented ni bukanlah golongan yang kecil ataupun sedikit sangat yang berada di Sabah itu. Dia terlalu banyak dan terlalu luas. Sebab perairan laut Sabah ini sangat besar. So bukanlah itu memang cakap. Dia jangan apabila terjadi satu isu kita nak menuding jari kepada sini, tapi instead of that, why not we call ataupun kita cuba cari orang yang badan yang berwajib untuk mengetahui isu-isu ini lebih lanjut dan bagaimana kita dapat membantu. Okey, persepsi masyarakat umum ni selalunya mereka ni akan cakap mereka ni sama je macam Rohingya, sebab hari tu isu adanya Bangla yang dekat Malaysia ini cuba buat rusuhan. Okey, stateless undocumented ini banyak juga sponsor-sponsor ataupun donors kita kata tak payahlah bantu mereka sebab mereka juga ni adalah orang-orang yang datang kepada sini kan. Tapi kena faham, mereka ini bukanlah first generation, mereka telah pun menjadi third generation, fourth generation, fifth generation, maksudnya dah lama. Ada yang menetap di sini sebelum mereka dan ada juga yang tidak mendapat dokumen sampai sekarang. Tapi macam biasa, nafsu tetap ada untuk berkahwin, pernikahan itu perlu dilanjutkan, anak tetap keluar. Sebab kenapa orang cakap benda itu adalah benda basic needs di dalam hidup manusia.
walaupun tiada dokumen. Sama juga ilmu dan juga agama. Ia adalah basic needs. Jadi benda itu tetap terjadi dan disebabkan itulah adanya keturunan-keturunan ataupun dah 5 keturunan berada di Malaysia. Tanggapan-tanggapan lain selalunya macam contohnya diorang kotor, sampah terlalu banyak, itu adalah attitude mereka. Ada betul, ada tidak juga. Bagi abang, setiap perkara ataupun setiap isu selalunya ada always two sided of the coin. Basically ada yang cantik, ada yang dark moon side, which is macam mungkin ada isu-isu yang orang cakap membuang sampah. Sebab bagi abang, orang yang duduk kat Semenanjung ni juga bukanlah pembersih sangat pun. Kadang-kadang kita pun ada lewat basuh baju. Kita juga pemotor. Jadi juga bersama juga. Kita tidak boleh menghukum satu komuniti itu hanyalah kerana orang cakap adanya 10 orang, jadi 100 orang satu kampung itu terus kita menghukum mereka yang ada pengotor. Tidak. Tapi selalunya kita hanya kita nampak yang 10 itulah yang teruk. Yang 100 lagi itu tidak. Faham tak? Kita akan kumpulkan sekali dalam satu bulatan. Bila 10 orang ni buat jahat, satu kampung kita sebut. Itu masalah dia. Ada juga tempat-tempat yang memang ada setengah tempat sebab mereka berada di perairan. Jadi bila berada di perairan tu memang kadang-kadang sampah-sampah di pantai itu memang ditolak ke arah mereka. Tapi tidaklah bermakna mereka tidak berusaha untuk membersihkannya. Sebab banyak juga a few tempat dan kampung sebenarnya sangat cantik, sangat dijaga dan mereka mempunyai sistem untuk membersihkan sampah walaupun mereka tahu sampah itu bukan mereka buang. Tapi sampah itu juga bukan mereka jemput. Tapi sampah itu datang tanpa mengetuk pintu. Itu kadang ada. So ada. Tapi ada juga attitude yang perlu dibetulkan. Macam cakap tadi, even kita di Semenanjung ni juga, ada berperangai yang suka buang sampah mata-rata. Ada juga perangai begitu. Ada juga kampung yang begitu. Tapi bukanlah semua. Jadi kita tak nak adanya persepsi mengatakan stateless dengan documented ini semua sama pengotor. Tidak. Ada banyak lagi kampung-kampung yang sangat menarik dan bagaimana terbangunnya walaupun dalam keadaan mereka orang cakap dalam keadaan kengkangan yang wujud, mereka tetap cuba membangunkan kampung-kampung mereka. So itu antara persepsi-persepsi lah. Okay? Ada banyak lagi tapi kita tak boleh nak rangkumkan benda persepsi-persepsi yang buruk ni bagi abang. Bagi abang macam cakap, harus kalian yang mana yang mendengar ataupun live kita pada hari ini apa semua, cuba dan berusaha untuk pergi. Anda kata tidak mampu lagi, boleh bertanya ataupun merujuk kepada orang yang sepatutnya, insyaAllah. Begitulah. Alright. Seperti inilah tagline kerajaan, tak pasti jangan kongsi. Betul. Yalah. Semua benda nak viral kan? Betul. Okay. So kita ada lagi soalan lain. So kita jawab soalan. Soalan, kita selesai soalan. So soalan daripada Nur Fazira. Faz. Okay, Faz. Okay. Macam mana Baman team discover this issue? Sebab isu stateless ni tak ramai orang tahu before this. Okay, secara jujurnya macam mana Baman and team discover isu ini dan macam mana isu stateless ni tak ramai orang tahu. Okay, seluruh tim ini kebiasaannya kalau lah contohnya tiadanya wujudnya PKP, kebiasaannya seluruh tim ini setiap tahun dia akan ada satu projek baru. Di mana projek baru ini bukanlah projek yang kita saja-saja buat. Tapi yang pertama sekali tujuan projek itu adalah untuk memastikan kita cuba faham dan cuba rangkumkan isu-isu yang terjadi di luar sana, di luar daripada keselesaan seluruh tim. Maksudnya contohnya kita ada pendidikan asnaf di Thailand, kita ada juga dekat situ setiap tahun, kita ada korban, kita cuba buat korban daripada Semenanjung, kita bawa korban ke Sabah dan Sabah. Jadi tahun ini kita cuba di Sarawak. Jadi sebenarnya itu permulaan dia, bagaimana seluruh tim discover benda ni. Di mana kita pada permulaannya kita orang cakap hanya nak cuba ke satu tempat itu. Tapi tujuannya juga kenapa kita cuba berusaha ke arah itu, kita nak melihat mungkin ada lagi golongan sasar yang kita cuba yakin dan kita boleh membantu mereka secara berterusan dan lanjut. Sebagai contohnya apabila kami berada di Sabah pada tahun 2000, tak silap Abang Man, 2018 ataupun 2018 Abang rasa. 2018 kita melihatkan isu stateless undocumented ni bukan isu yang kecil. Di mana sebab sedulur tim ini sebenarnya sejujurnya kami ni lebih berminat kepada pendidikan. Jadi bila kita berminat pada pendidikan, kita melihat anak-anak di sana pada 16 tahun. Waktu tu kami mula-mula masuk ke Sabah tu, kami mula buat program di Mabun. Dalam masa sama kita buat program, kita buat surau, kita bantu bertukang. Tapi dalam masa sama kita cuba siasat apa isu dia. So isu di sana kebanyakannya mereka ni 16 tahun tak tahu nak azan. 16 tahun ABC masih lagi tak tahu apa semua. Sedangkan 16 tahun ni tak tahu azan sedangkan orang Islam. Itu belum lagi kita rujuk kepada masalah sunat, masalah bagaimana nak solat, masalah berpuasa, masalah
Abang Man bukannya orang yang orang cakap di dalam arif bilal hal untuk menjawab isu-isu agama, tapi secara jujurnya paling tidak hukum 5 rukun iman ataupun rukun Islam itu insya-Allah kita adalah orang, kita cuba mengusahakan ke arah itu. Itu sahaja. Jadi kita nampak benda itu dan kita balik untuk berbincang dengan seluruh tim dan kita melihatkan adanya benda yang kita boleh bantu di Sabah. Itu sebabnya. Tapi bila soalan daripada Fas tadi kata sebab isu stateless ni tak ramai orang tahu before this, sebab kita juga apabila kita masuk di sana kita terus terlibat dan bersama membuat MOU bersama dengan MKN, Majlis Keselamatan Negeri Sabah. Jadi setiap kali kemasukan seluruh tim di Sabah, kita memang dipantau oleh MKN, Eskom dan juga polis. Kita memang sentiasa berhubung dengan mereka untuk mengetahui isu-isunya. Sebagai contohnya, insyaAllah kalau tak jadi apa-apa 18 hari bulan ini, Abang Man akan ke sana lagi. Bila Abang Man berada di Sabah, kita telah memaklum kepada MKN. Jadi MKN telah membagi detail kepada kita kawasan-kawasan yang mana yang masih lagi belum dibantu. Okey, adik-adik kena faham. Walaupun banyaknya NGO turun di sana, tetapi masih lagi ada tetapi banyak lagi kawasan yang tidak dimasuki, banyak lagi kawasan-kawasan yang tidak disentuh. Kenapa? Taburan stateless undocumented ni bukannya kecil di Sabah. Abang cakap betul. Sabah itu saja dah boleh cover satu Semenanjung. Bayangkan sebab isu banjir kita pun baru Johor, baru Kuantan, baru Pahang kita dah kelam kabut. Bayangkan kalau stateless undocumented ni boleh katakan 70% berada di Sabah dan isu itu berada di sana. Dan juga kena faham mereka ini ditaraf gaji underpaid yang kita perlu bantu dan tidak melayakkan diri untuk mendapatkan bantuan. Jadi itu isu-isu dia, insyaAllah. Semoga menjawab apa yang Fas tanya, insyaAllah. Jawab Fas. So memang betul lah sebab walaupun kita rasa ramai bantu, sebenarnya banyak lagi yang kes-kes ataupun kampung yang terpencil yang tak sampai lagi. Mungkin info tak sampai ataupun orang tak jumpa kampung kan. Sebab yalah atas laut. Atas laut bukannya atas darat. Ada lagi ke? Ada. Okay, so next bagaimana penerimaan masyarakat? Mungkin tadi dah sentuh kot. Ataupun ada benda lain. Secara jujurnya, Abang just recap balik untuk penerimaan masyarakat kepada stateless yang undocumented ini, secara jujurnya penerimaan ini adalah benda yang subjektif. Di mana kadang-kadang ada sahaja benda yang dah ada hadapan mata kita, kita dah tahu sesuatu perkara itu, kadang-kadang kita pun mengambil edah, maksudnya kita tak buat tak tahu pun. Betul tak? Itu standard. Itu kalau kita definisikan mengenai penerimaan. Tetapi Alhamdulillah, juga penerimaan ini perlunya mempunyai medium untuk menerangkan kepada mereka. Itulah tugas-tugasnya NGO ini, bagaimana mereka secara jujurnya ini kita menjawab isu kenapa kebanyakannya NGO selalunya buat video, buat gambar, apa semua kan. Bukanlah setakat kita hanya untuk mencari duit saja untuk membuat program ataupun untuk membantu mereka, tetapi tujuan video ini adalah untuk mewujudkan persoalan-persoalan kepada orang yang melihat video itu ataupun promosi poster. Itu kena faham. Kalian kena faham. Itu isu yang utama yang diketengahkan oleh NGO sebenarnya. Kenapa mereka nak buat benda ini? Kenapa ini? Sebab kita nak mewujudkan orang bertanya, kita nak cakap orang. Dan dari masa yang sama, kita nak memastikan penerimaan itulah. Apabila adanya orang bertanya ataupun adanya orang yang teringin tahu, NGO ini lebih berbesar hati untuk memahamkan mereka, memberikan kefahaman kepada mereka mengenai isu stateless undocumented. So maksudnya itu bagaimana bentuk penerimaan. Dan kalau kita nak jawab secara terus penerimaan masyarakat secara umumnya, Alhamdulillah, Abang rasa dengan bantuan orang cakap social media dan juga kita ada media massa yang memang membantu kita untuk merancakkan lagi penerangan kita mengenai stateless undocumented ini. Alhamdulillah saya rasa makin ramai orang menerima. Sebab kan kalau ikutkan 2 tahun lepas itu ketika Abang Man berada di Sabah, kita sangat susah untuk menerangkan. Jadi secara abang cakap lah, secara jujurnya kadang-kadang ada banyak hikmah yang kita boleh dapat daripada PKP ataupun COVID ini, di mana isu-isu datangnya COVID ini menerangkan dan memperkenalkan kumpulan sasar ini kepada mereka, insyaAllah. Jadi Alhamdulillah stateless undocumented ni mendapat sambutan sekarang ini. Bukanlah mendapat sambutan itu, maksudnya abang ramai yang concern. Dia melahirkan lebih ramai lagi orang yang mengambil berat mengenai masyarakat yang di luar daripada konteks ataupun di sekeliling kita, insyaAllah. Alright. Ni ada orang panggil makan ni. Tak apa, insyaAllah.
Abang dah sempat masakkan orang sup ayam tadi. So sebenarnya penerimaan tu adalah dari segi awareness lah, promosi tadi, poster, gambar, video. Tapi benda tu betul Betul juga betul. sebenarnya. Sebab Dan bukan semua orang boleh. tapi kena fahamkan juga sebenarnya kalian adalah medium-medium untuk memahamkan orang lain. Di mana orang cakap apabila anda semua telah pun mengetahui perkara ini, kalau boleh anda cuba sampaikan kepada mereka. Secara jujurnya, menyampaikan ilmu yang tepat dan betul itu lebih baik berbanding kadang-kadang kita meletakkan persepsi ataupun kita assuming something benda yang salah. Kalau boleh rujuk terus, jangan apa semuakan dan janganlah melihat kepada satu source sahaja. Okey, jangan cuba satu source. Dan kalau boleh secara jujurnya cuba untuk terus turun di lapangan untuk melihat mereka. Okay. Cuma Don, satu benda yang mungkin abang boleh tambah juga sikit lah. Okay, kalau kita Sila. lihat kan, mungkin kita lihat sekarang ni isu dia naik apabila Ustaz Abid Liu pergi apa semua kan. Cuba kita buatkan perbandingan apa itu stateless, apa itu, mungkin ada perkataan yang kita dengar, itu pelau. Dengar tak perkataan pelau sekarang? Okey, kalau sebenarnya yang dibantu oleh Ustaz Abid Liu itu adalah pelau apa semua kan. Abang tak tahu dan juga ini adalah pendapat peribadi sebenarnya. Cuba membezakan stateless undocumented dan juga pelau ni apa semua. Pelau ini adalah golongan-golongan yang berada di atas laut sahaja. Jadi mereka ini memang menetap di atas sampan apa semua kan. Jadi ini adalah golongan-golongan yang dibantu oleh Ustaz Abid Liu hari itu apa semua. Tapi Ustaz Abid Liu pergi ke mana tempat insya-Allah. Tapi cuma salah satunya yang viral adalah yang berada di atas kapal yang diislamkan apa semua itu. Itu adalah golongan-golongan pelau. Yang ini adalah yang kita panggil stateless yang sangat-sangat yang dia bukan setakat stateless tapi mereka juga tidak menetap. Jadi ini masalah juga. Sebab ini sangat susah kita nak trace, susah kita nak cari, susah kita nak apa. Jadi isu-isu yang besar beginilah yang kita susahnya NGO nak tackle. Tapi ada juga stateless yang duduk menempat. Sebagai contohnya stateless yang memang stateless juga ada documented ini yang memang telah pun berada di perkampungan. Kita ada perkampungan. Kita ada skim penempatan masyarakat pelarian di mana SPMP dan juga MKN juga ada wujudkan alternatif sebagaimana sedulu pun telah ada 3 sekolah di bawah sistem ini di mana kita ada PPA iaitu Pusat Pembelajaran Alternatif yang diwujudkan bagi membantu golongan stateless dan juga documented di bawah skim penempatan masyarakat pelarian. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk mengetahui mengenai ini bagaimana kita membantu pendidikan di sana, yang inilah yang diwujudkan. Jadi sebenarnya kita nak bagi tahu macam mana MKN ini pun tidak duduk diam, NGO juga tidak duduk diam, jabatan-jabatan berwajib yang berada di Sabah juga tidak duduk diam. Cuma kebanyakannya government sector ini bekerja tanpa mempromosikan. Maksudnya tidaklah mereka tidak buat kerja ataupun orang membutakan mata. Satu lagi fakta abang nak bagi tahu, kebanyakan NGO ataupun NGO lah kalau macam Abang Man sedulur tim ni, kita mendapat maklumat untuk membantu mereka ini juga adalah daripada MKN sendiri. Mereka yang bagi tahu dan kita juga mendapat bancian kampung ini daripada MKN sendiri. Disebabkan itulah kita dapat masuk ke tempat-tempat yang kadang-kadang mungkin orang tak tahu. Banyak yang orang pelik, kenapa sedulur pergi tempat yang memang tak ada laut pun? Ada ke stateless yang documented dekat situ? Secara jujurnya ada. Cuma tidak mendapat sambutan kerana mereka dekat tempat-tempat itu memang bukan tempat-tempat yang famous apa semua kan. Tapi kita cuba bantu juga. Yang ini yang diberikan oleh MKN, jabatan-jabatan berwajib apa semua. Kita sebenarnya dibantu oleh mereka. Bukanlah NGO semata-mata NGO bergerak sendiri dengan dana mereka. Orang cakap tapi tanpa terlibat sama dengan jabatan yang berwajib. Ini abang nak cuba betulkan mana-mana orang yang tidak faham bagaimana induk-induk jawatan kuasa ataupun mana-mana birokrasi bertindak. Okey? Itu. Cuma abang nak cuba fahamkan itulah. Okey, insya-Allah. Banyak benda baru. Okey. Untuk siapa yang baru masuk, kalau ada soalan boleh je tulis dekat tu, question poll kat bawah ataupun di komen. So nanti Abang Man akan jawab lah. So kita ada dalam lagi 15 minit. Mungkin ada soalan saya sendiri lah. Apa cabaran? Tapi ni tak adalah susah. Apa cabaran sedulur dengan NGO lain lah waktu COVID? Okey, ada yang secara jujurnya, yang ini dia lebih kepada umum di mana apa cabaran NGO ketika waktu COVID ataupun PKP ini. Yang pertama sekali sebelum abang cerita pencabaran, abang nak ucap terima kasih kepada semua yang masih lagi cuba percaya kepada bagaimana NGO ini dapat membantu golongan sasar ini. Secara jujurnya cabaran yang paling besar adalah sekarang ini semua orang susah. Abang cakap betul.
Sampai orang kata, oh kenapa nak bantu Sabah dan Sabah sedangkan dekat Semenanjung ni pun ramai gila orang berlapar apa semua kan. Jadi abang nak cakap semua orang susah ketika PKP ini termasuk oleh NGO. Kenapa kita panggil? Okey, apabila PKP ini ataupun COVID ini menyekat kebanyakannya aktiviti-aktiviti untuk ekonomi, jadi secara jujurnya even donors-donors dan juga penderma-penderma kita ini juga mempunyai kesukaran untuk rolling duit diorang dan juga diorang nak menderma kembali kepada kita. Ini kita faham sebab NGO ini juga kadang-kadang kebanyakannya dia adalah bergantung harap kepada kalian-kalian semua inilah yang untuk membantu dan juga menderma kepada kami untuk kami bantu mereka. Sebab NGO ini hanyalah medium. Kami berada di tengah-tengah sahaja. Sebenarnya kami hanya membawa kebaikan-kebaikan anda yang menderma kepada kumpulan sasar ataupun asnaf ini. So yang ini adalah cabaran di mana semua orang tengah susah dan orang cakap dan NGO ni sekarang tak berhenti untuk bergerak dan untuk membantu sebab terlalu ramai orang untuk dibantu. Dan kalau ikutkan sebenarnya kebanyakan tabung-tabung NGO sendiri kadang-kadang semakin tipis, semakin kurang tapi masih lagi ramai lagi orang yang lapar. Yelah, hari tu kita katakan oh PKP dah settle, PKP dah boleh aktiviti ekonomi dah boleh buat balik, tapi tiba-tiba PKP datang balik. Dan PKP datang ini bukan sekejap, lama. Bayangkan, yang baru sepatutnya dah boleh pulih dan baru nak pulih tiba-tiba datang PKP datang sekali, habis out. Okey. Okay. Dan juga kalau contoh kenapa abang membantu kebanyakannya di Pantai Timur dan juga Pantai Timur kita dekat Sabah kita ada 2 tempat iaitu Pantai Timur dan juga kita ada Pantai Barat. Pantai Timur iaitu kita berada di Lahad Datu dan ke atas Tawau apa semua tu sempurna, tapi Pantai Barat kita berada di kawasan-kawasan KK di sana tu. Kota Kinabalu apa semua. Tapi abang fahamkan juga kenapa abang lebih banyak membantu di tempat-tempat yang kurangnya mendapat sambutan dan yang juga tidak berada di laut. Sebab kumpulan-kumpulan mereka ni, percayalah Stateless Undocumented ini berada di banyak tempat dan juga mereka juga di kawasan, kalau tempat yang abang masuk ni adalah tempat yang memang bukan laut biru. Dia ada air, dia ada ikan di bawah rumah apa semua. Jadi mereka ini memang bekerja seperti kita. Sama ada di kedai handphone, kedai gadget, jual lada, jual sayur apa semua kan. Jadi apabila sektor ekonomi itu terhenti, bermakna mereka terhenti terus dan tiadanya makanan sumber asli. Mana cakap tak boleh nak pancing ikan dekat laut tiba-tiba kan. Berbanding dengan sempurna apa semua tu. Jadi kawasan-kawasan sini yang memang kebanyakannya sedulur cuba masuk dan kenapa orang kata bukan Aibek dia baru-baru ni dah masuk ke, dah banyak ke tempat Sabah. Oh ni ada lagi bantuan nak sampai. Tapi kenapa sedulur masih lagi nak pergi? Sebab abang cakap memang banyak lagi tempat yang perlu disentuh oleh NGO-NGO sebenarnya. Itu keadaan-keadaan dia lah. Secara jujur dia. Okay. Takut sebab abang cuba merungkai ke persoalan. Sorry kalau abang menjawab tanpa ditanya secara jujur dia. InsyaAllah. Itu juga. Itu adalah satu apa yang panggil mungkin blind spot lah sebab sebenarnya NGO ni pun bergerak atas sumbangan orang ramai masyarakat. Tapi apabila resources yang penting tu pun ada masalah, ada cabaran sebab kita pun yang bekerja yang menyumbang pun ada problem dengan PKP. So adalah cabaran semua orang sebenarnya. Bila kita ada sumber pun kita tak menyampaikan pun satu cabaran juga. So tu antara cabarannya lah. InsyaAllah. So kita ada lagi beberapa soalan daripada boleh, Akmal Anas. Dia soalan dia, saya risau berdebar nak terima soalan ni. Nampak kan soalan? Naik kan? Akmal Anas. Apa yang memotivasikan Bang Man untuk teruskan kerja-kerja amal? Macam mana? Tak nampak? Tak ada soalan. Tak nampak. Sekejap. Saya try lagi sekali. Ada? Tak ada juga. Boleh bacakan juga. Saya baca daripada Akmal Anas. Apa yang memotivasikan Abang Man untuk teruskan kerja-kerja amal? Okey, Akmal Anas Yang pertama sekali terima kasih sebab menonton pada malam ni, insya-Allah. Kepada semua juga terima kasih insya-Allah. So kalau contohnya kenapa Abang Man nak teruskan benda ini, secara jujurnya selagi mana ada orang memerlukan, selagi itu insya-Allah dan selagi mampu Abang Man nak teruskan benda ni lah supaya ia terus untuk kita dapat peluang untuk membantu mereka. Yang kedua sebenarnya secara jujurnya Abang Man bukan datang daripada keluarga yang sangat senang. Kita bukan nak cerita background kita ke apa semua kan, tapi kita nak berceritakan sebenarnya induk-induk orang asnaf ini boleh ke hadapan, tapi dengan syarat mungkin memerlukan dorongan dan juga sokongan. Jadi secara jujurnya apabila kita cuba buat sedulur tim ini, kita cuba menjadi induk dorongan dan juga sokongan di mana berkemungkinan kita dapat membantu.
sedikit sebanyak secara jujurnya. Mungkin kita lihat ada ramai gila orang dekat dunia sana ataupun dekat luar sana yang boleh bangun sendiri. Alah, aku tak perlukan pertolongan orang lain, aku boleh bangun sendirilah. Benda tu betul. Abang tidak menafikan perkara itu, tapi tidak semua mampu begitu. Sebab kadang-kadang ada orang yang tak ada resources, di mana orang yang tidak tahu nak ke mana, tidak tahu nak capai sesuatu perkara ini, ada benda yang tidak dapat sampai kepada mereka. Mereka tak terima perkara-perkara begitu. Jadi adanya NGO ini ataupun tak kisahlah bukan NGO sekalipun, anda mampu untuk membantu mereka sedikit sebanyak. Jadi itu one of the things that which is macam kenapa abang sangat berusaha untuk membantu mereka. Rasa itu menjawab lah. Tapi kalau untuk personally, abang rasa this is my passion, which is macam abang suka tengok orang senyum. Itu pertama sekali. Mungkin alhamdulillah abang rasa budak-budak sedulur ataupun kawan-kawan rasanya diorang akan nampak 80% daripada kehidupan Abang Man adalah senyum. Secara jujurnya selain daripada penulisan-penulisan Abang Man. So 80% hidup Abang Man adalah senyum. Jadi begitu juga abang cuba reflectkan semua orang. Kalau boleh Abang Man nak tengok orang tersenyum instead of again. Dan masalah akan kekal masalah. Cuma bagaimana kita nak menghadap masalah. So abang rasa abang cuba untuk twist. Abang nak reverse psychology. Di mana cubalah kita hidup dengan masalah dan kita berbaik dengan masalah itu supaya kita akan lebih harmoni dengan keadaan-keadaan begitu insya-Allah. Itu je abang cuba bantu. Itu kenapa abang cuba kekal dalam tempat yang macam ni insya-Allah. Dan of course abang perlukan doa semua orang insya-Allah. Okey, soalan seterusnya. Saya suka tadi ayat berbaik dengan masalah. InsyaAllah. So next, ni mungkin soalan terakhir sebab kita dalam lagi 8 minit. So soalan last daripada Nur Syahila. Nampak ke? Soalan? Tak nampak. Nampak ke? Okay. Ni pada Nur Syahila. Ni orang Sabah juga. Pada pendapat Abang Man, apa pendekatan terbaik untuk membantu golongan pelau dan kenapa? Okey, secara jujurnya kalau Abang Man punya peribadi Abang Man punya peribadi yang pertama sekali adalah bagaimana kita merancang terlebih dahulu sebelum kita terus untuk membuat sebarang bentuk bantuan. Secara jujurnya benda itu sangatlah penting. Dan untuk apakah medium ataupun standard SOP ataupun kita panggil orang cakap modus operandi yang kita nak pakai ini, secara jujurnya pertama sekali sustainability. Sustainability ni benda yang sangat penting yang dalam pertikaian ataupun dalam penilaian mana-mana NGO. Di mana sustainability ini kita harus pergi ke kerapan kita pergi dan bagaimana kita nak kerap melihat mereka. Sebab secara jujurnya untuk kita mengubah sesuatu benda itu, kekerapan itu sangat penting. Frekuensi ini sangat penting. Sama juga kalau kita nak berjaya dalam orang cakap bidang-bidang, dalam bidang DON, berjaya dalam bidang isu takaful apa semua ni. Dia bukannya satu bulan itu saja kita terus berjaya, tapi kita ada frekuensi, kita ada kekerapan, kita ada datang kepada orang untuk bercakap, untuk fahamkan orang apa semua. Gagal sekali, kita cuba lagi hari lain apa semua. Jadi kekerapan ini perlu terjadi. Kedua, macam mana modus operandi yang perlu dilakukan adalah bagaimana bentuk modul yang orang cakap perlu diguna pakai. Sebagai contohnya, kalau Abang Man guru-guru di sekolah Abang Man akan pakai orang tempatan. Sebagai contohnya, kalau kita cuba mengajar dan kita memberikan orang, contohnya kita panggil orang Semenanjung, kita gajikan untuk menjadi guru mereka. Betul, ilmu orang Semenanjung, dan kalau nak dibandingkan dengan guru-guru tempatan yang tidak mendapat pendidikan ataupun semua ini, mungkinnya kurangnya sangat orang di sana. Tapi kena faham, dari segi language barrier ataupun penggunaan bahasa yang digunakan terus kepada mereka dan mereka akan faham untuk diterangkan. Dan sosial budaya juga tidak berbeza. Jadi itu antara bentuk-bentuk yang kalau kita boleh cuba lakukan. Tapi bagaimana kita nak sustainkan, nak kekalkan guru-guru itu? Perlunya ada orang cakap sokongan daripada orang lain untuk menderma gaji-gaji mereka. Orang cakap bisnes-bisnes. Apa tak kata NGO ini perlu hidup semata-mata dengan sumbangan orang, tapi perlunya ada orang cakap SOP, modus operandi, di mana NGO ini bergerak bagaimana untuk mereka rolling duit orang untuk terus. Tapi point abang adalah kekerapan dan juga sustainability itu sangat penting bagi untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Untuk bincang lebih lanjut, of course kita akan kata masa memainkan peranan kepada sesuatu modus operandi itu untuk
berjaya ataupun aktiviti kita berjaya. Okey, masa sangat penting. Orang cakap kekerapan itu termasuk dalam masa, tapi kita ada masa jangka masa panjang di mana orang cakap okey setahun apa, 2 tahun apa, 3 tahun dia jadi apa, 4 tahun jadi apa, 5 tahun jadi apa. Kemudian kita ada try and error juga kalau tidak berjaya. Bagaimana kita nak olah balik. So dia bukan satu benda yang simple, kecil dan kita nak rancang dalam sekelip mata dan besok terus kita nak bangunkan sekolah okey pak terus macam tu. Okey, secara jujurnya kalau boleh berhati-hati dan orang cakap abang galakkan mana-mana orang nak buat program, nak buat charity ataupun nak buat NGO, buatlah kerja rumah terlebih dahulu, jadilah satu NGO yang orang cakap terpelajar, educate supaya kita boleh mengajar dan juga memahamkan orang lain banyak perkara insya-Allah. Okay, baik. So dan kalau ada soalan lagi, tapi kalau dia tak kalau abang insya-Allah masa abang okey je. Kalau ada soalan lagi. Okay, tak apa. Kita ada dalam 4 minit. So ada lagi satu soalan. Tapi saya stop sekejap soalan untuk Abang Man. Mungkin ada audiens kita yang nak menyumbang ke ataupun nak turun padang ke ataupun nak involve secara langsung atau tak langsung dengan gerak kerja Abang Man. Macam mana diorang nak follow Abang Man ke ataupun mana medium diorang boleh Okay. Okay, yang pertama sekali kalau untuk Sedulur Team, anda semua boleh follow Instagram Sedulur Team, di mana insyaAllah walaupun kami dah 6 tahun, insyaAllah kita orang sentiasa aktif dekat Instagram sahaja. Kami belum lagi aktif di medium-medium social media yang lain. Jadi kita galakkan untuk follow Instagram kita. Yang kedua, anda kata yang mana nak join, mungkin ramai yang salah anggap di mana kenapa Sedulur Team ini tidak pernah mencari volunteer. Bukan kita tidak mencari volunteer, tapi alhamdulillah kita mendapat tempat di volunteer yang lama masih lagi kerap nak join kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita galakkan orang untuk terus approach kita instead of kita approach orang. Sebab Sedulur Team ini membuka satu dasar buka tangan di mana orang cakap kami suka orang yang datang kepada kami berbanding kami datang kepada orang. Sebab kenapa? Bila jadi macam tu, kita faham orang itu bersungguh-sungguh untuk join kita punya aktiviti. Okay, anda kata nampak je poster yang keluar yang baru, boleh bertanya, Abang Man ada tak kekosongan untuk saya, Abang Man ataupun Sedulur Team punya admin ke apa semua, boleh tak saya nak join? Tapi kita ada tapi. Kan tapi itu kenapa? Tapi itu yang pertama, setiap program itu ada limitasi. Sebab limitasi ini macam kita cakap lah, sebab kita tak boleh bawa ramai orang. Lepas tu yang kedua, ketika PKP ini lagilah teruk. Semua tempat dilimitasikan. Maksudnya tak boleh nak bawa ramai orang, tak boleh nak bawa ini, tak boleh nak bawa itu. Memang sangat-sangat tu. Tapi insya-Allah dari segi untuk berada bersama dekat latar belakang ataupun untuk berkenal lebih lanjut mengenai Sedulur Team ataupun nak kenal Abang Man dan untuk berkongsi cerita-cerita ataupun nak faham lebih lanjut, insya-Allah IG Abang Man ni Arman Iman ini ataupun Sedulur Team juga sentiasa terbuka untuk sebarang pertanyaan. Dan macam mana nak menderma, kebanyakannya kita akan buka poster berdasarkan apa yang kita cuba bantu, dan ada juga projek-projek yang kita tidak wawarkan sebab mungkin kadang-kadang mungkin dah ada bajet tertentu ataupun mungkin kadang-kadang macam kita takut ada program-program yang bertindih apa semua. Tapi insya-Allah akaun Sedulur Team iaitu kita ada apa orang cakap sedulur di bawah CIMB Bank, di mana juga akaun pertubuhan kebajikan sedulur, anda boleh terus menderma di situ insya-Allah. Boleh ada derma yang memang berdasarkan kita ada remark sendiri ataupun kita ada orang cakap rujukan sendiri, ataupun ada juga boleh buat juga rujukan umum apa semua insya-Allah. Kita akan trace satu persatu insya-Allah derma daripada orang ramai insya-Allah. Okay, so tu Syahila ada komen. Terima kasih Don dan Abang Man. Konten yang nice. Semoga istiqamah dalam membuat kebaikan. All the best you dulu. Okay, so kita ada dalam seminit lagi. So kita ambil last question lah. Daripada Freeman Rosli kot. Mungkin nama dia. Apakah kelebihan dan kekurangan menubuhkan NGO? 1 minit. Okay, kat 1 minit kenapa dia akan stop ke lepas 1 minit? Dia akan cut off sejam. Okay. Kelebihan itu insya-Allah kita dapat lebih merasai banyak lagi hati-hati orang lain, kita dapat ni apa semua insya-Allah. Tapi kalau kekurangan itu kita panggil kadang-kadang kita ada burnout, mental exhausted, kadang-kadang kita akan rasa kecewa kalau apabila kita gagal untuk membantu orang lain. Tapi percaya ataupun tidak, NGO ini adalah sekadar fardu kifayah dan tak kisah dekat mana medium,
kebajikan dan juga kebajikan dan juga charity ini akan wujud walaupun bukan pada NGO ataupun bukan pada mana-mana. So jangan tunggu-tunggu lagi untuk buat kebaikan. Tak perlu nak join NGO saja. Anda boleh lakukan bermula daripada keluarga sendiri, daripada kawan-kawan sendiri, insya-Allah. Okey, itu saja yang abang boleh jawab kot. Dan sekarang kita tengah promokan mengenai stateless undocumented untuk kita bantu. Kita akan pergi bergerak pada 18 hari bulan hingga kepada 25 hari bulan 2 ni. Kita akan turun ke Sabah sendiri. InsyaAllah doakan Abang Man. Tolong Abang Man sangat minta doa supaya kami lancar segala urusan. Dan anda yang kata yang berminat untuk menderma boleh terus kepada akaun seluruh tim untuk membantu orang-orang stateless dan juga undocumented yang berada di Sabah, insyaAllah. Sabah masih lagi memerlukan, insyaAllah. Dalam keadaan ini kita jaga kita, semua orang insyaAllah boleh tolong walaupun dengan